Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya sekarang ni sedang bersiaran di warung Pak Abu di Kuala Selangor. Yang mana seperti biasa saya memulakan hari saya sebelum saya memulakan ceramah pagi ni di Jeram, Kuala Selangor. Saya memulakan hari saya dengan minum susu Al-Am. InsyaAllah dengan susu ni kita akan dapat rasa fresh badan, bertenaga kan. Jadi pada semua boleh dapatkan. Dan di kesempatan ni saya ingin mengucapkan jutaan penghargaan kepada semua subscribers yang telah subscribe dan follow YouTube saya di Syamsul Debat TV. Jadi ajak kawan-kawan semua, ajak saudara semua untuk terus subscribe. InsyaAllah anda akan mendapat sajian hidangan rohani yang mana dapat melihat video-video terbaru daripada saya. Dan begitu juga saya ucap terima kasih kepada semua atas sokongan dan dorongan diberikan. Mudah-mudahan saya terus kuat dan bersemangat untuk meneruskan kerja-kerja dakwah ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, on and phone. Boleh on and phone, tapi tak boleh buat live, tak boleh shoot, cuma boleh sharing link yang diberikan kepada anda. Supaya rakan-rakan kita di luar sana sama-sama kita menonton live sekarang bersama Syamsul Debat. Okey, share dengan kawan-kawan. Kita punya sasaran kalau boleh lebih kurang 50,000 sudahlah. Tak payah banyak-banyak. Minggu lepas kita 50,000, minggu ni kita buat 100,000 je. Kita share link tu sekarang supaya kita boleh mulakan. Okey bos. Yang macam mana tu bos. Kita teruskan bersama dengan Syamsul Debat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat malam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada malam ini dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama sekali lagi. Kepada grup dakwah dia dah biasa lah dengan saya. Bahagia saudara Dailan. Dailan ke Dailan? Dailan. Ingat Beverly Hills dulu dealer. Dulu-dulu lah, dulu-dulu. Itu juga Cik Nas kita, Cik Zamzam kita, semualah yang ada hari ini. Cik apa? Halil ke? Ingat saya ucap lah tu lah, dan semualah yang ada. Yang duduk depan ni tuan-tuan jangan ingat dia bertuah tanggungjawab dia besar. Tu dia duduk depan. Yang duduk belakang bertuah sebab kalau tidur pun tak perasan sangat. Antaranya lah kan, antaranya. Jadi dengar tak dia sebut tadi. Dia cuba mempelbagaikan bahasa dia bila disebut Syamsul Debat. Dia merupakan dulu dia sebut jemputannya. Sekarang dia sebut jemputan tetap. Maknanya tetap jemputan. Walaupun jemputan tetap, dia tetap jemputan. Macam itulah. Orang debat ni dia setiap perkataan tu dia pakai balik tau, jangan main-main. Jadi macam mana pun saya syukurlah walaupun tetap sebagai jemputan tetap kan. Saya syukur sebab yalah setakat tu lah kita kan. Cuma tinggal lagi banggalah saya bila saya datang tu mengumumkan ketibaan. Saya kata wah saya nak pusing balik kata kan. Tapi itulah dia, hari ni kita relax santai-santai, positif dengan apa kita nak buat. Kita tahu kelahiran kita dulu ke atas muka bumi ni adalah sebagai khalifah. Lahir je menunjukkan kita seorang yang berjaya dah. Jadi macam mana kita nak cakap kita seorang yang gagal? Dalam banyak-banyak kan, orang kata sperma yang beranak-beranak tu kan, dengan apa nak macam betul senyawa ni dapat banyak, semua akan mati, satu je akan survive. Jadi yang survive tu itulah kita. Dan kita pula orang kata kita sama, level kita sama kan. Nabi sebut setiap manusia ni sama je, setiap orang sama, yang membezakan adalah keimanan kita dan ketakwaan kita. Semua orang sama, kalau satu lagi atas dunia semua sama, beza pemalih dengan rajin tu je. Kalau orang tu pemalih kan, dia lahir dia duduk dalam keluarga yang kaya, lahir dalam keluarga yang kaya, tetapi belum tentu lagi dia berjaya sebab dia tak tahu kadang-kadang. Tu sebabnya ada orang macam kita tengok apa ni, sahabat-sahabat kita yang berbangsa Cina, kita tengok macam mana walaupun dia orang kaya, anak dia hantar belajar dulu berniaga macam mana supaya besok dia akan bantu keluarga dia. Dia tak tahu sebagai kedudukan istimewa, tak. Dia suruh buat semua. Kerja-kerja orang bawah semua mesti tahu. Kalau tidak akan tipu.
Jadi maknanya syukurlah kita dapat bermula daripada bawah kat sini. Bermula daripada asas. Kan? Bermula pada asas. Supaya besok sampai satu ketika, kita akan duduk pula dekat tempat Iron Lady tu. Yang duduk kat tempat tu, kita pula yang berkembangkan kepada satu konsep yang berbeza. Hari ni yang berjaya ni, kebanyakannya orang yang mempunyai idea. Bukannya orang yang mengikut-ngikut saja. Orang mengikut dia akan setakat tu je. Tapi dia mesti idea baru. Macam contoh kan, Samsul, saya tak pernah fikir pun. Saya ceramah dah lama. Tahun 2005 saya dah start ceramah dah. Main-main apa semua, tolong-tolong, part time, nyambil-nyambil. Saya jadi MC dulu dekat universiti dulu. Cari duit part time hujung minggu. Selain pada saya buat dispatch hantar surat. Satu trip RM5. Saya dapat juga function. Kalau dekat hotel tu bila dinner je saya akan jadi MC lah. Dia yang make up saya semua yang penumbuk terbalik tu. Kan? Soal lah kan. Lepas tu rambut dia tegak-tegak kan. Kemudian dia make up. Sebab saya adalah antara MC yang saya tak pandai lah nak serius ni, tak pandai kan. Jadi dia minta saya lah. Jadi maknanya saya fikir dalam banyak-banyak saya ceramah, akhirnya saya tak nak fikir pun ada orang lain yang fikir. Dia boleh fikir, boleh konsepkan idea dia yang bawa menyebabkan tiba-tiba jadi Samsul Debat. Saya tak nak terfikir pun. Kan, punca saya jadi Samsul Debat tu adalah orang tu tak ingat nama saya. Dulu kalau saya berceramah, Saudara Syamsul Amri bin Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Jadi sampai penganjur ni dia terlupa. Siapa nama budak ni yang ceramah ni? Syamsul apa entah, tapi jawatan dia debat-debat macam tu lah. Jadi dia pun tulis, penceramah malam ni Syamsul Debat. Itulah mula dia. Dan salah seorang yang dengar ceramah pada malam itu adalah CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Tapi tak punya, tak. Jadi benda tu melekat dan benda tu jadi konsep, benda tu jadi trend. Dan tak kurang juga yang orang ambil kesempatan. Dia buat SD Travel. Siapa nak pergi umrah, tipu orang dengan nama Syamsul Debat tu SD Travel. Letak muka saya pun tak tahu, rupanya dekat belah utara. Dan ada orang mengaku saya ejen Syamsul Debat di Perak. Saya ejen Syamsul Debat. Sebenarnya benda ni itulah cabaran dia. Macam tu saya cerita dah minggu lepas saya cerita bagaimana konsep lawa ni kita dengar bagus ke tak bagus, saya nak tanya semua. Bagus tak? Idea yang orang belum pernah buat lagi tau. Kita sentiasa fikir kita jadi pioneer. Tetapi percaya cakap saya, kalau kita tak kuasai benda ni, tak kuasai kemahiran ini, tak kuasai konsep yang kita nak bagi ni, jangan risau, orang akan ikut kita, malahan tiba-tiba dia mendahului kita dan dia kata kita ikut dia. That's why kita kena power betul-betul, masterkan betul-betul. Sebab saya, bila kita bercakap sini pun, bila saya berbicara kat luar, berdebat dan berpidato dan sebagainya, saya kena make sure saya beza daripada orang. Saya kena make sure cara saya sampaikan lain daripada yang lain. Kan? Setiap minggu dia orang mengharapkan, yang duduk barisan depan ni, dia setiap minggu dengan saya. Dan dia memikirkan apalah lain minggu ni. Kan? So first kali saya terpaksa lah pilih baju lain. Biar ada lain betul kan. Tapi apa baju yang saya tak pernah pakai ni lah. Jadi dapatlah kelainan, paling tidak ada satu kelainan kan. Ada seorang, kalau kita tengok di negara barat, dia ada satu diskriminasi kaum dululah. Diskriminasi antara orang yang berkulit putih dan kulit hitam. Maknanya negro dengan Mak Saleh. Dan kita tengok orang putih ni macam mana pun dia habis belajar, dia habis je kolej, dia automatik masuk universiti dan dia automatik dapat scholarship. Tapi yang negro tak tahu. Yang kulit hitam tak. Yang kulit hitam yang kaya raya, yang hebat, yang dapat kedudukan istimewa ni, kebanyakan ni mesti ada keistimewaan dalam bidang-bidang tertentu. Bidang muzik ataupun di kolej tu kalau dia masuk universiti, dia mesti bagus dalam bidang sukan. So dalam satu perlumbaan lumba lari 100 meter, seorang lelaki yang merupakan Mak Saleh ni, orang putih ni, warga negara US ni, yang Mak Saleh ni, berlumba lari 100 meter dengan negro ni tadi. Berlumba lari 100 meter, masa terbaik Mak Saleh tu adalah 10 saat. Begitu juga yang negro tu, masa terbaik dia adalah 10 saat. So dalam hal ini, kita tengok, orang putih ni, Mak Saleh ni, dia menang ke dia kalah, dia tetap akan dapat scholarship. Tapi negro ni, kalau dia nak scholarship, dia kena menang pertandingan ni. Jadi macam mana cara nak menang? Masa terbaik kedua-duanya adalah 10 saat. Jadi macam mana cara negro ni nak menang? Dia kena lari lebih laju daripada 10 saat. So macam mana nak lari lebih laju daripada 10 saat? Macam mana nak menang selain pada dia bunuh orang putih tu? Macam mana cara tu? Caranya adalah dia kena fikirkan cara berlepas.
On your mark, get set, go. Bila berlari, teknik larian dia, langkahan dia, tengok balik video dia, apa kelemahan dia, tanya pandangan orang lain, pelari-pelari yang lain. Kita tengok Usain Bolt, kita tengok kan, orang tak pernah fikir dia boleh beat, tak pernah fikir apa atlet Jamaika ni, negara yang susah boleh beat atlet US yang dengan serba canggih kemudahannya. Bayangkan kita tak pernah menang dengan Bahrain, yang mana Bahrain tu padang pun tak ada. Bayangkan padang kat luar tak ada, dia ada satu padang stadium, berapa padang stadium aja, dan dia training pun dekat luar, dekat pasir pantai banyak, dan dia boleh menang dengan kita yang macam-macam kemudahan. Jadi makna kata kita kena fikir teknik kita. Tu ada orang tanya saya macam mana cara nak bagi player Malaysia nak menang World Cup. Saya kata, senang ya, cari anak-anak yatim yang tak ada mak ayah ni, train dia bola daripada kecil. Lepas tu hantar dia luar negara, biar dia training kat sana, biar dia main kelab sana. Nak main sekansi esok, baru panggil dia balik sini. Tu cara dia. Player Malaysia sekarang ni, hantar seorang, hantar dua, tiga ekor apa kerja dah hantar. Kau hantar satu tim pergi sana. Kita tengok pemain Togo apa semua, kebanyakan yang Togo main kelab Liga Jerman, Liga Belanda ni, dan dia walaupun ada family tak ada heboh nak balik lah. Kita player kita rindu pasar malam apa pun, rindu pasar malam. Yang seorang tu lah rindu asam pedas mak dia. Yang mana rindu nak beli mak, rindu adik-beradik, rindu keluarga, pengorbanan, cerita pengorbanan lah, menyampahnya lah, aku main je lah bola tu. Menyempak bola pakai koting apa benda Tu tak koting? Tahu. Pakai keting. Kau tak faham kan? Orang nyepak pakai kaki, kau pakai koting apa benda? Main bola macam tu. Tak payah bayar gaji mahal nak nyepak pakai keting. Mana nak tunjukkan sebenarnya attitude kita, sikap kita. Tak boleh lah, nantilah, asbul. Ni belum start lagi ni. Belum start lagi, berapa lama dah aku mengoreng ni. Aku tak tahu nak mula kat mana sebenarnya. Kan, tapi ayat yang nak cerita ni, kuasa minda positif. Positif ni akan jadi kita macam-macam. Kan? Jadi kita macam-macam. Betul? Seorang perempuan yang mempunyai anak 5-6 orang, kematian suami tiba-tiba, dan dia boleh ada kekuatan luar biasa untuk berniaga, untuk besarkan anak-anak dengan dicemuh lagi, disebut oleh orang tu menggatal janda tu, mengacau laki orang aja kerjanya, berniaga dekat simpang tu sebab nak menggatal dengan orang. Bayangkan, ini adalah satu kata-kata yang orang akan lemparkan kepada seorang ibu tunggal. Dan bayangan kesabaran dia tu, dia bukan dia lawa, janda lawa. Kan, tak payahlah cakap ibu tunggal ke lebih sopan, tak ada, janda lah. Kan, tapi nak cakap, tapi dia semangat dia. Kan, lebih baik pada anak dara ataupun lebih baik pada bini orang yang pemalas mengangkang aku je tak baik apa. Nak cerita tak maksud saya mengangkang tu duduk contoh lah, tak, maksudnya saya nak maklumkan apa? Kita kena jadi orang yang Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Pada yang non-muslim boleh ambil tu point tu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Tanya, kita ni ada tak menambah, tak ada tak mengurang, bebek jangan hidup. Mati lagi baik. Kau pergilah cari. Mana yang Melayu pergi kat saung, balut kain kapan, tinggal nak tanam ni. Dengan mana yang Nia tu siap susun kayu dah. Tinggal nak bakar aja, macam tu. Tak, kita ni masih ada nyawa. Selagi mana kita masih ada nyawa bernafas, ada ikhtiar kekuatan Tuhan bagi dekat kita, maka kita boleh berjaya. Ian Thorpe, saya selalu bawa contoh. Ian Thorpe, seorang yang allergic daripada lahir, allergic tak boleh kena klorin. Tak boleh kena klorin. Kalau mandi ke air biasa, pipe tu gatal-gatal badan dia, berkudis. Dia tak boleh buat apa. Jadi satu ketika dia dah fed up dengan sakit dia tu. Hari-hari mak dia kena masak air untuk mandikan dia. Bayangkan, masa tu tak ada lagi air tekan-tekan ni, tak ada. Air tekan-tekan tu. Kan? Tahu tak air tekan-tekan tu? Air apa tu air tekan-tekan tu? Jangan sebut dia tak sponsor program kita hari ni. Sebut je lah mesin air yang apa tu, cakap je lah yang ada sejuk panas tu. Tahu. Sudah, tak payah sebut je nama dia. Dia tak tajuk. Kalau dia nak kita sebut, suruhlah dia tajuk program kita. Betul tak? Tajuklah. Tak belakang tu kau pasanglah berapa banyak banner yang kau nak. Tapi kau tajuklah program ni. Kan?
Contoh, terus aku puas mikir, siapa pula Kodi ni? Nama pula Melayu lah kau, Kodi pula Kodi lah nama kau. Punya kau lady. La ilaha illallah, sabarlah aku. Nah, adalah nama kan. Tu tak patut sebut tu kan, tak patut sebut, tapi sebab dia tak promote, tapi saya sebut sikit je lah. Jadi makna kata sekarang ni kalau kita tengok dalam kehidupan kita ni, kan, kena kuatkan semangat. Macam Ian talk tu tadi, dah tahu tak boleh, kena masak air. Akhirnya dia dah geram. Ayah dia kerja tengah menyapu dekat mana tu? Dekat kompleks renang, kompleks akuatik, pusat akuatik, tempat renang ni. Dia dah geram, dia buka baju, dia buka seluar dia terjun dekat kolam renang ni, dia berenang, pergi sana, pergi balik, merah-merah badan dia. Akhirnya dia boleh mengatasi alergik dia. Kita kena yakin. Saya dulu pernah, bila makan dia gatal-gatal, saya pernah kena enzima sini. Stop. Sini. Dekat pelipat ni. Lepas tu saya pakai baju lengan panjang je. Lepas tu saya dah geram. Dia macam bersisik tau. Bersisik. So saya sampai ambil pisau cukur tu. Serap. Memang gatal kan. Serap. Lepas tu berdarah-darah tu. Pedih, tak boleh nak cakap lah. Sudahnya saya sapu minyak apa semua. Saya bubuh minyak yang gatal tu. Letak gatal-gatal letak lah. Letak air panas, letak garam. Pedih betul. Akhirnya dia elok. Dan sampai hari ni. Tapi makna dia nak cerita. Kadang-kadang ada benda kepada diri kita ni. Bergantung tak pada keazaman kita. Kekuatan kita. Positifkan diri kita. Okay. Next. Okay, next. Ni biasalah ni. Kan? Ice breaking next. Ice breaking ni semua tahulah kan. Iaitu orang tu masalah aku tanya koma tu masalah. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Jangan masalah. Ice breaking apa? Ice hari pertama kan dah buat ice breaking kan. Ice breaking itu adalah, terima kasih banyak. Sangat membantu. Pecah ais. Yalah, jadi selamanya aku tak faham kan ice breaking tu pecah ais kan. Betul lah tu. Ice breaking lagi lengah ais tu pecah. Ada benda yang makin membeku dalam kepala kita ni. Kita kena cairkan. Kan? Benda ni, aku rasa aku tak boleh lah pecahkan tu. Aku rasa aku takat ni je lah. Pecahkan tu. Masa sampai tu ada yang serendah hati. Ya Allah, dia orang ni semua macam good-good aja. Kan kau tengok gaya sudah lebih kurang korang ya. Sama je kita ni, sama je. Semua datang, "Lah dia ni gaya dia dengan cucu-cucunya." Macam tu kan. Lepas duduk depan tu lah gaya lain pula. Lain pula kan. Jadi sudahnya bila kita nampak sekali kita kena duduk sebelah kawan kita tu. Kan? Okey juga pun kita bila kita dah campur-campur. Okey juga ni kan hari pertama kita pandang lain. Hari ni hari ke berapa? Ketiga. Biasalah jemputan tetap memang hari ketiga. Macam tu lah. Sebab baik dia tak bagi aku penutup kan. Tapi macam-macam baguslah lawa ni banyak memori lah. Sebab sekarang saya kena standby lah. Saya memang kena standby mas. Kalau tidak dulu saya orang tu datang lah, mas aku mana tiba-tiba buat spot check main-main. Sekarang kes teruk tau. Saya semalam ceramah di Terengganu 2 hari lepas, dan ada beberapa tempat batal sebab di kawasan tu ada kes. Jadi saya tak pergilah. Jadi lepas tu ada satu tempat pula kat Kuala Nerus pun ada kes baru. Jadi saya ambil keputusan batalkan program. Saya kata saya terus shoot pergi ke Ipoh pula, program di Ipoh. Kemudian Ipoh ceramah dekat Jabatan Insolvensi, ceramah dekat beberapa jabatan. Kemudian kat Kuala Selangor pula pagi tadi. Petang tadi untuk hati-hati veteran di Finas. Malam ni dengan Cik Nas. Macam tu lah. Finas, Cik Nas lebih kurang lah. Adalah kaitan ni. Betul kan? Jadi macam mana pun kita nak pecahkan benda-benda yang dah membeku dalam diri kita. Semuanya kadang berapa ramai. Kadang-kadang kita tak kenal orang tu. Mau belagak lah, menyampah lah aku. Aku tengok tu, dia siap pajak tu. Kawan sebelah dia untuk kutuk orang tu. Kan aku tengok tak, kenapa tak macam belagak tu lah tu. Aku pun rasa macam tu. Apa masa makan ni lah. Makan. Kau main lagi kau kan tu masalah. Kau punya kepura-puraan kan tu. Cuba positif. Aku tengok dia, tak adalah. Dia okey tu. Kita tak kenal dia.
Kita pun tak tahu orang pandang kita macam mana. Tak. Betul lah. Macam saya datang tadi kan, macam-macam kau cakap kan tadi. Saya maafkan. Kau orang mengumpet bukan kau tipelan. Saya lalu situ tadi tu, weh tinggi weh. Kan? Saya dengar tu. Yang seorang tu dalam TV nampak gemuk kau hajar ni. Tapi saya okey. Yang seorang dalam TV nampak tua pula. Macam tu. Saya tu sebab saya masa saya pergi Mekah dulu kan, saya bila kita tahlul kan kita dah botak rambut, botak licin betul. Lepas tu contoh dalam lift kan, saya dengar dia berbisik tak kerti pelan. Saya dalam lift dengan Pak Ngah saya lepas tu aku rasa dia lah. Dia seorang bukan. Daripada tepi agaknya muka dah lain kan. Lepas tu Pak Ngah saya tanya saya, kita nak makan dulu ke balik bilik dulu? Makan dulu Pak Ngah. Betul lah dia. Dapat dia dengar suara. Dia okey. Tak ada apa pun. Tapi makna kata sama je. Saya dah cakap dengan peserta sebelum ni, eloklah kerja macam ni. Betul? Saya dulu seronok jadi pegawai undang, saya jadi pegawai, lepas jadi pegawai seronok. Lepas tu nak sangat popular kan. Kan keluar TV. Yalah, ada yang CEO TV Jelah soalan pertama dia tanya saya, tuan pernah keluar TV tak? Selalu keluar, masuk tak muat kata. Saya jawab macam tu kata. Wah gila tu macam mana ni kan. Sampai masa kali pertama saya muncul keluar TV Hijrah, ramai datuk-datuk telefon stesen TV Hijrah. Mana kau dapat penceramah ni kata. Apa sahaja selama ni kami tak tahu kata. Malahan orang tak tahu pun channel TV Hijrah tu. Channel TV ni kau tengok ustaz ni gila baik kau buka kata. Orang tu buka tak TV Hijrah tu berapa nombor channel lah pun tak tahu. Yang kita tahu Discovery Channel kan, tu yang lagi kita tahu. Kau boleh mengangguk masa bila kau tengok Discovery Channel, kau cakap mengangguk. Kau nak berpura-pura tu gak-gak lah. Kau tengok channel Korea, HBO tengok kan. Lepas tu Astro Warna tengok kan. Lepas tu drama Aku 7 tengok kan. Sudahlah. Aku 7 tak habis-habis. Lepas tu lepas tu benda nangis boleh meraup tengok drama menyampah. Saya memang tak boleh tengok. Saya memang puas nak positif dalam drama Melayu ni. Tak dapat lah. Malam Merayu aku tengok. Malam Merayu mesti dah aku tak faham betul tak? Yang ponik tak tahu Malam Merayu dah aku. Cuba kau tengok drama Deepavali, tengok Deepavali ke drama Tahun Baru Cina. Last mesti happy ending. Sebab orang nak raya ni. Tiap tahun Puasa Nawi tu sedih. Apa pun nak buruk. Yang arwah sebab dia yang cincin-cincin naik tu boleh pula tu terlanding masuk ke sawah tu kan. Dan kau tengok tiap tahun kau menangis tu aku tak faham. Tak cukup lah kan. Cuba bawa konsep baru sikit, lain sikit kan. Buat drama macam Usahawan Nak Berjaya. Kita buat episod tak lama lagi Lawa Production akan terbitkan drama bersiri. Betul. Dia buat 25 episod tu. 25 episod back to back buat. Jangan risau, aku tetap sebagai jemputan di dalam tu. Jangan risau. Kau jangan risau pasal tu, confirm. Kan? Okay, next. Next. Jadi jangan marah saya lah. Kan? Sebab tu slide saya. Suka hatilah gambar apa saya nak letak. Okay, next. Saya lahir pada 3 Ogos. Next. Warna kemaran K9, ikan bilis, sirap. Senang air kenduri. Okay, next. Warna kemaran kuning, hitam, gelap-gelap. Next. Gaya kemaran simple. Next. Lagu kemaran senang. Iaitu nyanyi lagu yang boleh nyanyi bermula sampai habis. Contoh lagu Negaraku. Seorang tak pernah petikai pun pitching lagi ke apa tak tahu. Lagu Kebesaran Negeri Sembilan. Ini proses pembelajaran saya sekolah tadika kemas selama setahun. Jarang penceramah beritahu di tadika mana saya beritahu. Sekolah Kebangsaan Paroi selama 6 tahun, Semak Melabu 5 tahun, kemudian diploma in Public Admin di UiTM di London, lalu Gajah Melaka. Lendu, kemudian saya sambung ijazah sarjana muda undang-undang di UiTM di Shah Alam. Jumlah keseluruhan 19 tahun. Macam tak percaya di umur saya hari ini dah pun mencecah 25 tahun.
Ramai yang tak percaya, bukan saya seorang aja. Umur saya 25 tahun dengan 18 tahun pengalaman. Jangan dicampurkan. Okay, next. Ni pencapaian saya dalam debat dan pidato. Tak adalah banyak sangat, adalah sikit. Jadi jangan pertikaikan lagi tau kenapa nama saya debat. Saya kira okey daripada dia panggil saya Samsul Pidato, lebih baik dia panggil Samsul Debat. Okay, next. Okay, next. Ni saya Johan Pidato Selamat Hari Kebangsaan. Tak ada siapa boleh kalahkan saya dalam pertandingan ni. Sebab itulah sekali dia buat pertandingan tu. Macam tu lah. Jadi piala tu kekal di rumah saya lah. Okay, next. Okay, ni saya debat. Selain ni saya dapat pendapat terbaik seluruh Malaysia di ITM next. Ni pidato kebangsaan Johan next. Ini debat Majlis Peguam Negara Malaysian Bar Council. Separuh akhir kalahkan tim Peguam Kuala Lumpur. Dan juga final saya menang dengan tim UIA next. Ni debat kemerdekaan anjuran Jabatan Akib Negara next. Ni debat kenegaraan. Yang tu yang salam dengan saya tu masa tu dia sempat jadi Menteri Besar Johor baru-baru ni. Sekejap kan. Next. Yang ni final menang kebangsaan. Dan saya dapat pendapat terbaik pertandingan akhir next. Research the key factor sebab dulu tak ada Google. So kita kena buat research, masuk library kena cari. Itu sebab saya selalu tekankan you all semua kena ada bahan bacaan. Selalu sebut tentang benda ni. Jangan beli buku. Biasanya, bukan saya tak dilarang, boleh beli buku bagus, tapi kebanyakan kita beli buku tak baca. Tapi beli majalah. Langgan majalah yang bulanan, yang ada isu-isu terkini tentang wanita. Apakah yang dimaksudkan dengan ini? Apakah risiko pembedahan ni lah, apa semua. Jadi bila kita berbual dengan klien kita, kita ada ilmu. Yang klien kita cakap dengan kita, sekarang ni kan pening boleh. Macam mana dia macam mana boleh lawa sangat yang macam perempuan tu? Kan? Macam mana boleh lawa sangat? Perempuan tu dia macam perkakasan tu macam dia. Macam mana tu boleh jadi macam tu? Tak adalah, sebenarnya dia memang dia pakai ada satu hormon, dia lepas tu dia disuntikkan serum yang macam ni. Kita tahu kan? Alah, ada saya baca itu. Nampak? Tak ada kita. Entah, saya pun tak tahu. Entah. Entah. Janganlah tanya siapa apa, diam je lah. Takkan kita nak jadi kan, nak jadi orang yang macam tu. Tapi lupa kak kulit akak ni cantik dekat, superb kak. Jap kak stay kak. Oh, dia ada cara tau nak puji orang ni. Bukannya cantik lah tu, okey lah tu. Dia pun tak percaya. Cantik lah ni, cantik lah ni. Macam tak semangat cakap. Kak. Akak perasan tak? Muka akak ni kan memang apa istilah tu panggil? Fotogenik. Yo kau memandai. Betul kak. Saya dah ramai dah klien sebab, tapi muka kak ni kalau kita kena touch up kak, tapi kak kena buat selalu kak. Kena buat selalu. Sebab bila maintain kak, sebab akak punya ni, posture akak punya ni, apa kulit akak kena macam dah kena sikit, kita tegang kak. Biar husband akak terkejut tengok. Boleh. Percaya cakap saya. Come on lah. Ini Mira lah. Ada nama Mira ada? Ada nama Mira? Tak ada. Ada. Mana Mira? Mana? Dah tak mengaku lah kau Mira. Dari depan nak. Bukan aku lah. Mira. Bukan. Apa? Sama nama kau? Mia. Oh, Mia. Okey, Mia. Bukan jadi. Ini Mia lah. Okey. Boleh disesuaikan. Tapi betul tak? Tengok cara beza kan? Beza macam kita puji orang macam mana. Macam kita cakap dengan orang biar dia nampak ikhlas. Walaupun memang tak lah kan. Tapi makna kata kita kena pandai. Macam bila saya tolong maklum saya, mak saya berniaga dulu. Saya tolong berniaga nasi dagang, nasi kabu. Maklum saya lepas tu tolong mak saya ganti kari pap apa semua. Saya faham apa maksud kualiti ni. Kan, bila kita berniaga, tolong mak berniaga, kita tahu. Dulu kita pandang ringan benda tu. Rupanya benda tu yang membesarkan kami adik-beradik dan kita nampak kualiti berniaga ni macam mana dulu. Sekarang berniaga, orang berniaga dia nak berniaga. Kalau dapat seorang tu baik kari pap sampai ke ujung, kari pap sampai ujung. Macam mana tak ada, dah bangang betul dah, idea lain tak ada dah. Habis dah jenis-jenis kuih dalam dunia ni, memang kari pap yang kau tahu. Yang seorang kari pap pusar, seorang kari pap tiga segi, seorang kari pap lah.
Sekaripap. Cuma kita fikirkan idea yang baru kan. Tu sebabnya kita tengok kan, konsep R&R tu sebenarnya nak bantu peniaga-peniaga kita. Peniaga kita sebab apa? Okey, kalau buah-buah aja, kalau meniaga air je, kalau meniaga makanan je, kalau meniaga goreng je. Jadi maknanya kata dia nak bantu. Di Kedah, siapa orang Kedah? Ada tak orang Kedah sini? Di Kedah ada satu tempat saya pernah pergi dulu, lepas saya ceramah tu di bawah, ada satu tapak sekolah rendah yang lama dah tinggal, dia ubah suai jadi kelas ni jadi tempat makan, ni mi saja. Yang ni saja, dekat tengah tu tempat dia kelas tu jadi tempat masak. Dia bangunkan tempat tu balik, jadi orang tu dia tak bertembur menu. Nak rasa nak makan mi sini, nasi sini, air sini. Jadi dan yang best tu Melayu, Cina, India sekali meniaga situ. Makna kata konsep yang kita nak bagi tahu tu kreatif, nak ajar kita kreatif, fikir benda baru, positif, boleh. Apa benda lagi nak buat? Sekarang meniaga susah. Ambil percaya ke? Sekarang meniaga susah, betul? Yang susah tu dia. Meniaga susah dia boleh naik hotel baru kat tengah bandar tu. Meniaga tengah susah, makin ramai orang tubuh syarikat baru. Berniaga susah, makin macam-macam produk baru. Kan? Berniaga susah, makin macam-macam yang kau order online. Berniaga susah sekarang, zap tekan order. Tin sampai ke rumah. Tin, ada je barang sampai ke rumah. Kan? Tin, ambil keluar. Kan? Tin, bam, dia balik dah. Sebab kau lambat ke rumah. Kira dah bagi je lah. Kan? Jadi buat research jadi dulu kita kena baca, cari bahan bacaan. Macam saya sebanyak nasihatkan, macam contoh pada tuan CEO kita, kepada semua Cik Nas, kepada semua, saya cadangkan baca Dewan Masyarakat terbaik. Apalah kau golak lah, kau ingat baca gila-gila kau. Dewan Masyarakat sentiasa ada isu-isu terkini, politik, ekonomi, sosial, pasal trend semasa, pasal remaja, pasal apa, isu rempit, isu apa, semua ada dalam tu. Baca. Sebab dia bacaan macam majalah ni, kita baca macam majalah wanita kan. Kenapa perempuan mudah stres? Kita pun baca, oh ini. Kita tengok, kita tak bandingkan diri kita. Aku tak macam tu. Janganlah Syed nak kenal diri anda. Kalau macam ni, macam ni. Kalau jawapan anda A, 3 markah. Dia menyampah betul lah awak. Kalau isi barang macam tu. Kan? Tapi kita kena ada fakta. Bercerita dengan orang ada fakta. Bukan cakap kosong. Mesti cerita ada benda yang kita boleh kongsi. Next. Next. Ni yang menang-menang lah ni. Ni saya jadi ketua hakim pidato. Next. Ni wartawan buat gaya macam tu. Wartawan yang suruh. Ambil gambar sampai 50 keping. Yang keluar itu. Okay, next. Okay, baru nak mula. Jadi memang lambat lah camah malam ni. Orang kena sabar. Banyak. Kita nak create ni minda kita yang positif ni. Macam mana cara? Positif ni sentiasa cakap positif. Itu sebabnya selalu cakap hashtag ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Itu sentiasa. Ni ingat kata tak baik. Bila kata. Susahlah. Tak apa. Kita datang ikut aja. Hotel bagus, makan sedap. Hari last dapat 500. Dah sudah kita hilang lah. Kalau macam tu rugilah kita. Kita nak buat yang terbaik. 500 tu kalau saya 500 tu saya akan simpan dalam satu bekas. Ini duit yang jadi semangat untuk aku gerakkan usahaku sampai aku berjaya. Dan satu hari tu saya cakap, Cik Nas, sampai saya dah berjaya hari ni, legasi perniagaan saya dah berjaya hari ni Cik Nas, ni duit RM500 yang saya pinjam daripada program Cik Nas, saya pulangkan balik untuk lawa, tolong bagi pada orang lain yang memerlukan. Boleh semangat itu. Ni belum apa-apa ni bayar bil, ni nak bayar ni. Allah tak cukup lah weh. Tak, saya faham tak. Saya bukan kata keperluan kita tak apa, kita selesaikanlah. Kan, ada orang kata belum apa-apa lagi dia dah fikir dah balik nanti tak sabar nak belanja, nak makan sebab susah dia nak dapat selepuk 500 ni. Saya faham maksudnya tu.
Saya dulu ceramah dulu. Masa awal ceramah dulu pernah isi orang klaim. Tak tahulah berapa bayar. Tak apa, tuan sign je. Saya pun tak tahu dia bayar berapa. Dan lepas kadang 2-3 minggu kan, tiba-tiba kalau isteri saya, bang, jom kita pergi makan. Boleh? Singgah ke ATM je. Berdabar cucuk kat mesin ATM tu. Ada duit kita, serap ada 300. Boleh makan dah. Masa tu order je. Nak makan apa? Nasi goreng Pattaya, nasi goreng Latna, ikan siakap 4 rasa. Gila betul. Pernah makan tak ikan siakap 4 rasa? Masalah? Biasa berapa? Memang orang perempuan 3 je. Memang tu lah orang perempuan. Masih manis. Rasa keempat orang lelaki rasa tak bayar. Lain macam rasanya tu. Yang paling aku geram tu, bila kita masuk dan kita sibuk tanya, bang berapa bang? Berapa? Cakaplah berapa? Tak payahlah tu, cakaplah. 100 lebih. Murah. Sama tak? Itulah ayat biasa yang disebut oleh orang perempuan. Orang perempuan ni itulah dia. Orang perempuan ni dia kadang dia tak tahu nak cakap dia. Entahlah kadang dia cuba nak kadang dia kata dia tak nak tapi dia nak sebenarnya. Tak faham lah. Kalau abang hadiahkan yang ni untuk apa, nak tak? Tak apalah bang, tak ada. Saya okey je sebenarnya, tapi tak apa. Abang jangan susah. Kalau boleh nak yang itu. Apa tu? Cuba redha je dengan apa suami bagi. Tak apa bang, tak apa. Saya kalau boleh nak yang itu, tapi tak apa bang, tak apa. Apa tujuan tu? Jangan sebelah rumah beli dapur baru. Di rumah tu bang. Tadi kat rumah tengok jiran sebelah beli dapur baru, bang saja je cerita. Macam tu je ayat dia. Kau bayar dengan lelaki dah mula baru dah pahal ni. Hari kedua tadi dah tengok dah bang, rupa-rupanya dapur tu senang je bang, tekan satu button semua menyala. Macam mana tu? Itulah tu bang, tak saja je cerita. Tak ada. Hari ketiga bang, rupa je walaupun dia menyala bang, kita pegang tak panas lah bang. Letak perut. Wah, pahal. Tapi saja je share, tak ada maksud apa-apa. Hari keempat, bang kau dah diam, jom kita pergi beli. Dia macam tu lah. Kau punya tekanan tu kan, kita faham lah. Maknanya memang nak suruh beli lah tu kan. Tu cara orang perempuan lah, cara orang perempuan. Nak pergi kat kedai kan. Bergaduh pasal apa? Bergaduh pasal nak makan kat mana. Jom lah makan luar, jom, okey jom. Sekarang mana? Ikut abang lah. Tak cakap lah kat mana. Ikut abang, bergaduh tu. Tak, cuba cakap, abang nak bawa ni, cakap kat mana. Ikut abang lah. Dah gaduh. Saya sampai install ada satu dekat phone tu, ada spin the wheel. Kita masukkan kedai-kedai yang kita pernah pergi tu kan. Masukkan ke dalam tu. Tap tat 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 ceceng tom yam. Anak kat belakang kita tu berdebar tu kat mana wheel. Ini kat mana berdebar. Betul tak? Cuba tengok dekat dalam Play Store ada spin the wheel. Betul. Saya bukan kata cakap lah buat. Dan umum punya tu lah. Cakap lah kat mana, tak ikut abang lah. Dah kata nak makan kat luar, takkan tak tahu. Jangan nak lah, kita ni nak makan tak nak kat belakang kan. Okeylah. Suami pun dah jam bawa. Sampai kat kedai tom yam. Dah tarik muka bini tu. Asal ni? Cik tom yam. Tadi kau kata ikut aku. Dah itulah penyakit ni tak? Yang kau golak tu sebab kau pernah buat tu. Itu masalah. Dah cerita lah. Okay, next. Okay, manusia kehilangan kunci. Cari apa tu? Cari kunci. Kat mana hilang? Kat sana. Habis kenapa cari kat sini? Kat sini terang, kat sana gelap. Maknanya tak selesai. Dah tahu puncanya malas. Habis kenapa malas lagi hari ni? Apalah. Nantilah, lain kali rajin lah. Dia tak selesaikan masalah utama dia. Next. Motivasi keinginan yang keras atau semangat yang kuat pada diri sendiri mendorongnya untuk berusaha melakukan sesuatu. Semangat nak melakukan sesuatu itu motivasi. Dulu-dulu mana ada motivasi? Mana ada mak ayah kita bagi semangat? Belajarlah rajin-rajin. Mudah-mudahan percaya. Itu drama, bohong semua. Mana ada? Ada yang kita tengok drama Melayu tu yang bancuh air bagi anak tengah belajar siap nyalur lilin. Minumlah nak. Jangan teruk sangat belajar tu.
Nanti demam pula, sakit, susah. Alah. Ya ramai, kau pergi belajar sekarang. Tu ada. Main aja kerja kau tahu kan. Pergi belajar. Yang ayah pula, yang ayah sama, yang emak apa sama. La ilaha illallah. Kan itu mana ada. Dulu senang je. Seorang mak dengan ayah tu cakap, kau nak belajar, tak nak belajar sudah. Kau nak jadi orang, kau belajar. Kau nak jadi orang, kau belajar. Kita pun terfikir selama ni kita bukan orang apa. Tapi dah lah matilah, tak berani nak jawab kan. Tapi baru kita faham rupanya maksudnya yang memberi manfaat pada orang lain. Itu dia. Satu dapat mendorong seseorang berusaha melakukan satu dengan penuh minat. Dalam tempoh masuk hari ketiga. Kan cikgu ni kita semua trainer kita dah rangsang kita jadi minat nak buat benda ni. Tak sabar nak keluar. Kalau boleh tadi ada orang nak balik dah petang tadi nak pergi buat dah. Kajap software belum lagi. Dah kau software dah siap kau? Dah boleh dah. Hampir. Kan tiba-tiba dah ada dia pula buat software sendiri. Macam mana? WhatsApp itulah lain kan. Ini software ni maknanya orang tekan klik zap, kita punya zap setuju, pap kita sampai. Itu yang terbaik. Betul. Orang tak sabar nak buat pedicure, manicure, saya sendiri pun buat tau. Kalau kaki mani ke pedi? Pedi. Sebab kan ni belakang ni saya tak tahu kenapa gemar betul kulit mati kan. Kan kita kena sembahyang kan, kena sembahyang dulu. Apalah hitam kaki berjamaah tu Betul. Jangan cakap dulu ialah lelaki, perempuan aja tak, lelaki pun sama. Kalau boleh dengan muka-muka ni saya nak santal ni biar dia corah sikit kan. Apalah kau bilang betul lah. Memang kan tapi lah saya betul sebab saya tapi saya fikir golak-golak pun saya syukur. Saya golak kepada rakan-rakan kita yang berbangsa India. Jangan salah kenapa aku hitam, tak ada. Cantik, hitam tu menawan. Saya pun golak putih-putih kapur dapat RM1.20 tu. Hitam-hitam dodol tak dapat tu, mahal. Mengacau pun payah tahu. Tahu. Jadi kena bangga dengan siapa diri kita. Itu saja. Tapi saya tengok tak tahu pasal ya. Tahu tak saya pergi, rupanya kulit kita ni, rambut kita pun rupanya ada beza dengan kaum India tahu. Tahu tak? Ada beza rambut kita dengan orang India, tahu tak? Itulah tak aku suruh baca. Kau membaca malih. Rupanya bila kita scan rambut kita ni, orang Melayu dengan Cina biasanya rambut dia dekat satu helai tu kita cabut, rupanya bila kita scan dia ada 3 helai dalam satu helai tu. Satu helai. India je ada 4. India saja 4. Jin orang India bukan jin tu. Jin orang kata G-E-N-E. Jan. In English jin. Kau berani botolkan ceramah aku kan? Betul lah. Tapi betul, genetik dia punya rambut dia satu helai tu ada 4. Tu mak rambut dia lebat beza. Mak minyak apa pun dia pakai, bawa kilau. Kita lah, makin berminyak makin hilang, tak tahu hal. Makin tak ada kan? Tu beza tu sebab tak makna kata bezalah. Tapi makna kata dengan pembacaan kita tahu. Jadi kita bercerita dengan orang sebab kita kena ingat tahu orang India ada macam ni. Ada beza Melayu Cina India. Beli kereta kan ada beza. Orang Melayu dia akan tengok cantik tak kereta tu. X50 cantik, beli tu. Cantik dia cakap tu. Macam sahabat kita bangsa Cina dia tak kisah cantik tak cantik, yang penting laju. Dia nak copek ya. Yang tanya orang kawan kita yang kameraman ni semua nak copek laju ya. Kan? Ya. Kan cuba tanya kawan kita yang India, dia kan tanya berapa ramai yang boleh masuk. Dia tanya tu. Dia meriah tu sebab dia ramai beli van, sebab dia family. Komen riuh dalam van tu. Kan? Jadi dia tak terasa perjalanan dia tu. Kita dulu kita beli van kan, tapi tengok betul kita beli Alphard Wayfire pun bukan ramai beli masuk, van ramai. Betul tak? Beza dia tau. Sebab dia memang ini family.
Orang India ni kalau kita tengok filem Tamil tu kan, kita tengok macam mana. Masyarakat India mana yang masih mengekalkan tradisi, dia tak akan makan dulu selagi suami dia tak makan. Sebab dia pandang suami macam Tuhan dia. Mana yang moden, dia makan sama dengan suami dia. Yang lagi moden, dia makan dulu pada suami. Kau tanya dia makan dulu kan makan sama. Kau tanya dia. Kalau dia boleh jawab. Makan dulu ke makan kemudian? Hah? Belum kahwin? You makan dulu ke sama dengan suami makan? Sama-sama. Ada tak you makan dulu? Oh, tak ada. Ada. Dia pernah terlupa. Ada jugalah. Ada juga. Tak apa. Kan? Orang perempuan. Sebenarnya saya nak tanya. Boleh tak orang perempuan? Saya nak tanya. Boleh tak makan dulu sebelum suami makan? Tak, kau pula kau marah lah. Aku tanya je ni. Boleh lah. Sabarlah. Boleh ke tak boleh? Saya tanya belasnya, kau jangan marah, sabar dulu. Boleh ke tak boleh? Siapa jawab tak boleh ni? Ada jawab tak boleh ni? Boleh. Buat suami kau khusus 3 hari mampu kau. 3 hari dah bang. Tak pernah lapar jadi puasa pun tak lapar. Macam ni. Boleh makan dulu. Dah kita lapar, makanlah dulu, tak apa. Takut mudarat kat badan kita, makan dulu. Suami balik nanti, macam mana tak gomok la ilaha illallah. Kau taman Nana. Jawab selera pula tu. Boleh tak makan dulu? Boleh. Suami balik kau makan lagi. La ilaha illallah, tanda lah kau ni. Parah apa tu. Teman kena. Suami ajak main makan sama. Boleh aja bang kan. Tak boleh bang, saya dah makan tadi. Maaf bang, saya lapar, saya makan dulu. Ya ke lah. Makanlah sikit teman kan abang. Tak apa, teman abang. Tengok abang pun dah kenyang dah. Dah kau minta darah dulu memang dah kenyang. Tapi teman suami, kau jangan menguti-nguti lok suami kau tu. Bang, tadi kerja macam mana bang? Okey. Iya bang. Dengan ayam tu disapu. Kau kata nak minta darah, tadi kau ambil lagi apa? Dia marah dah suami. Tak apalah. Tapi terpulanglah, kau nak makan lagi makanlah. Confident dah jawab. Saya ingatkan tadi, boleh tak makan dulu? Boleh. Suami balik kan makan lagi. Sama lah jawab itu. Sabarlah aku. Lepas tu kau sebut tanya, betul ke saya dah gemuk? Apa pun aja. Kan banyak kali lah. Next. Kenapa manusia motivasi? Cita-cita jelas. Cita-cita jelas, nyata, tepat. Dia di lawa ni, dia bukannya bagi kena ambil ni duit ni, so you all buat berniaga, kita cadang macam ni, so pandai-pandai lah nak berniaga macam mana. Tak. Kita bagi strategi. Kita bagi macam mana market kita. Market kita meluas, tak terbatas dekat sini aja. Mungkin juga kita sampai satu tahap kita akan pergi ke luar negara international. Daripada lawa kita akan jadi lawa world. Boleh ada lah makhluk asing yang kat planet-planet yang sana nak juga buat facial. Kau pergilah. Tak maksudnya kita sampai ke tahap itu lah. Jangan kita cakap, takat itu sudahlah. Ni kita nak pergi conference. Cik Nas minta you temankan dia untuk pergi conference dekat US. Minta maaf lah. Bab orang putih ni minta maaf, aku surrender lah. Aku tak pandai cakap orang putih. Belajar. Biarlah mula-mula kita broken arrow. Ingat Cik Nas tiba-tiba tu pandai ke cakap putih tu. Dulu semua sama. Yes, no, right. Thank you what you talking around about. Belasah yang mula tu je yang tahu. Nama-nama kan kita pandai lah. Bolehlah kita dah communication kita hari-hari. Okay lah. We'll never learn English but we practice English tu. Practice hari-hari. Campur. Dapat customer yang apa. Dia kata, yes, why can I help you? Dia tanya gitu. So I know I can facial your face. I can and siapa-siapa yang lap. So you don't pandai. You tak faham belantak kau lah. Macam tu cakap. Apa susah? Kita cuba juga. Lama kelamaan pandailah kita. Yeah, I like you. I like you very much kan. Very sincere. Marah macam tak tahulah, macam gaduh dia bercakap kan. Dia minat dengan kita. Kan rupanya dia suka kualiti kita buat. Kan? Tu dia. Kemudian tahu gunakan potensi diri, ada perancangan. Kemudian sentiasa berfikiran positif, penampilan yang kuat, cekal, steady, hebat. Sentiasa appearance kita jangan ambil ringan. Kan? Tengok macam mana. Wah. Dah tunjuk kat kita. Kita kena confident, okey?
Betul, macam tu kan dia kata. Betul tak? Dia ada kan? Dia dah sudah belum? Dia bila? Siang tadi? First day. Jadi kita kena yakin, okey? Dengan penampilan kita, supaya kita, macam itulah lebih kurang kan. Itu kan, saya pernah tengok, saya kadang-kadang tengok dia leko, tahu cara dia sebab dia pun dulu pun asalnya bermula zero juga. Mana ada orang tiba-tiba berjaya, mesti bermula dengan langkah yang pertama. So kalau orang lain boleh, kita pun boleh. Adakah kita tengok Syed Syed Mokhtar, kita tengok siapa yang kaya-kaya yang top-top, adakah otak beza dengan kita, tukar keluar otak sampai kau kena pegang bawa pergi seminar tu, tak ada. Sama je dengan kita. Cuma tinggal lagi potensi tadi situ. Kita tak tahu nak gunakan. Kan? Penampilan, berada, cipta persekitaran yang memberangsangkan. Kita sendiri yang buat. Contohnya kita pergi, bila kita nak buat facial tu, zap, kita letak satu radio sekarang dengan speaker, pasang lagu yang relax-relax. Akak suka lagu apa, Kak? Saya suka ramai lagu dandut. Apa salah lagu dandut? Kak suka lagu apa? Saya suka lagu cinta-cinta sikit, pap. Lepas tu dengar pertengahan ada wangi-wangi sikit, kan, ada bau-bau. Sukalah bau ni, terasa macam kat luar negara bila dia pejam mata tu. Tak, suasana tu kita buat. Kan orang perempuan selalu dengan mak kami rumah. Dia selalu dia buat macam ni, dia buat konsep macam ni, langsir nak macam ni, lepas tu ditukar dapur pergi orang tamu pergi dapur. Biar ada lain, ni dia bilang salah dapur kat depan mak ni kan. Maknanya perubahan kita tak nak boring je kat rumah kita ni. Tak. Contohnya maknanya kita mensuasanakan. Bisnes kita bila pergi ke tempat orang tu terasa macam dia berada dekat tempat kita. Sebenarnya kita yang berada dekat rumah dia. Kita boleh suasanakan rumah dia macam tu. Jadi dia seronok. Fikirlah. Membaca, mengkaji, berfikir, bertindak, berusaha, berserah kepada Tuhan. Ego tu biarlah ego yang positif. Kan? Jangan kita ego yang merugikan kita. Sombong, tak nak belajar. Jangan. Tapi kita sombongkan diri kita nak berjaya sampai sanggup tanya siapa juga. Terus tanya buat, Cik Nas tolong share dengan saya. Macam mana cara bagi saya satu kata-kata macam mana nak berjaya dalam hidup ni. Ada 10 tips nak berjaya. Ada 10 tips nak berjaya dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mesti bijaksana. Yang kedua, sampai nombor 10, kita kena sabar. Kalau salin lah nombor 2 sampai 10. Sabar. Nak kena sabar, bukan tiba-tiba berjaya. Nak capai tahap macam yang ada dekat barisan depan ni, semuanya nak kena sabar. Betul? Yang nak duduk kat atas ni, sabar. Lagi kena sabar. Tak bila habis ceramah ni. Sabar. Yang duduk tu. Tadi Cik Daniel dah biasa. Betul? Macam saya kan. Kena sabarlah nak duduk kat. Kena sabar. Saya gimana jemputan lah. Sabar. Okay. Next. Manusia tak ada cita-cita yang tak motivasi pula. Tak ada cita, tak ada perancangan. Selalu dikuasai oleh pemikiran yang negatif. Penampilan yang lemah, persekitaran tidak merangsangkan, kurang membaca, selalu berserah kepada takdir, ego yang merugikan. Next. Kan? Ceria, semangat, awal mendahului. Jangan tunggu-tunggu lagi, buat dulu. Kan? Dia cakap, nantilah dulu kalau orang buat, tentu kalau orang lain dah buat, kalau benda ni baik, tentu orang lain dah buat. Jangan pergi dulu. Kita buat supaya orang lain ikut kita. Kita jadi orang yang mendahului. Nampak tabung nak sedekah, jangan tunggu, nampak orang sedekah nak sedekah. Kita jadi orang pertama sedekah supaya orang lain ikut kita sedekah. Macam tu. Tekun dan rajin, positif dan optimis, mesti boleh. Kan? Kan tak kisah 3 ekor katak jatuh dalam perigi. 3 ekor katak jatuh dalam perigi, katak tiga-tiga ni, yang katak pertama lompat nak keluar ada perigi. Ada seekor katak kata, jangan, tinggi ni, mati kau nanti. Jatuh katak pertama, mati. Katak pertama pula cuba lompat. Jangan, tinggi ni, mati kau nanti, jangan. Jatuh katak kedua pun mati. Sampai katak ketiga dia cuba lompat. Jangan, mati kau ni, jangan. Tinggi ni, ya Allah. Islam katak ni. Ya Allah, tinggi, jangan mati kau ni. Zap, katak tu keluar. Katak ketiga itu berjaya keluar. Kenapa? Sebab katak yang ketiga itu peka. Katak tu tak dengar pun. Yang dia nampak yang kat atas tu, dia nampak macam ni ya. Dia kata jangan. Dia ingat pula tinggi lagi. Dan akhirnya dia berjaya keluar. Kena guna kata-kata yang positif. Aku boleh lah. Berjaya lah. Tu sebabnya nak dapat berjaya ni kena ada persekitaran yang baik. Kena cari support system yang baik. Yang boleh develop diri kita sama-sama. Ni kawan-kawan dengan orang. Contoh lah. Aku ingat kan. Aku nak kuruskan badan. Kau lupakanlah. Aku tengok kau apa aku tahu. Sampai bila kau memang macam ni je. Jangan. Orang tu takkan membantu kita.
Aku ingat aku nak kurus lah. Betul nak kurus. Kita sama. Okey? Sama. Aku pun nak kurus. Aku dah baca dah. Macam mana cara nak kurus? Elakkan 4 benda putih. Nasi, gula, susu, tepung. Ya ke? Tapi paling susah nasi. Tapi aku dengar lah. Samsul buat cakap, paling susah nasi. Tapi 2 minggu, lepas 2 minggu, okey dah. Ya ke? Okey dah. Tapi yang penting kita kena sabar. Tapi lepas 2 minggu, kalau kita makan nasi balik, badan kita akan lagi cepat naik daripada sebelumnya. Oh ya ke? Betul, memang ya pun. Lepas 2 minggu, kita dah boleh pakai balik dah pakaian lama kita. Saya last makan nasi. Masa tadi. Baru sebelum datang sini. Tu last tu. Maknanya belum mula lagi lah. Saya belum mula lagi. Makna 2 minggu tu belum mula lagi. Tapi, kita nak buat, maknanya cari orang yang boleh galakkan kita. Aku nak jadi cantik lah. Kau muka kau kalau dah macam tu lah. Muka kau tak boleh belah dah. Tu. Tak, kita cakap, tak, boleh. Jap. Okay, stay. Boleh. Aku tahu cara nak bagi muka kau cantik. Jadi, orang yang support kita. Support system. Dan memang susah kadang-kadang nak cari pasangan yang support kita. Susah. Alah, tak payahlah nak ni sangat. Tak payahlah. Dengan muka-muka. Allah, kenapa lah kau jadi macam ni? Kadang sampai, kenapa kau jadi lelaki aku? Kadang-kadang. Tak, kita jangan kecewa. Tak, memang Allah jadikan orang-orang macam tu. Tuhan jadikan orang macam tu untuk ujian kepada kita. Dan akhirnya bila berjaya, saya tengok sahabat saya, Datuk Zafran dengan Sini Fauzah Gaus, nak buat perniagaan sarang burung punya air ni, pergi walid tu. Kan, mula-mula saudara-saudara pun, saudara mara tak percaya. Yalah ni. Tapi bila dia berjaya, akhirnya semua tanya, macam mana nak join, boleh tak? Kita kena turn orang lain supaya percaya pada kita. Tapi kita kena buat dulu. Kita kena ubah diri kita dulu. Menjadi seorang yang positif. Kan? Sabar, cekal, tabah, tak salahkan orang lain. Saya salahkan orang lain. Macam kisah bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Pasal rumput panjang? Ke bawah tak makan, kenapa? Perut dah sakit, kenapa? Makan nasi mentah. Nasi mentah kenapa? Kau api basah pasal? Hujan turun kenapa? Kau tak panggil kenapa? Daripada tadi makin kau ingat lagi tu. Tak makna. Beruyum. Lepas tu apa kan? Tak, tapi itulah dia yang mengajar kita daripada kecil jangan menyalahkan orang. Dan akhirnya sampai ular yang gentleman. Memang makanan aku, so what? Dan bila dia mengaku tu makanan dia, kan? Bila dia mengaku tu makanan dia, orang dah tak tanya lah. Apa? Kenapa nak makanan kau lah? Tak ada orang tanya, tak ada. Hidup kita ni sebenarnya macam main damula. Damula, pernah main tak damula? Ada orang kan baling-baling kan, tahu naik tangga. Senang hidup kau. Zap, habis rezeki dia. Ada orang tu naik kejap-kejap ular. Bodoh ni lah ular, dia balik la Allah. Dah lah payah nak sampai 74 tu. 75 turun. Tetapi kita tetap usaha kan, biar sampai 100. Yang seorang tu pula ular tidak, tangga tidak. Melangkau ya. Masalah dia dekat 90, 96. 97, 99, 100 undur balik. 97, 98, 100 undur balik. Dah undur balik, dah ular lah. Allah. Macam-macam. Setiap orang ujian berbeza-beza. Tapi yang bagusnya dalam spirit main damula ni, semua orang nak usaha gak sampai 100. Kadang-kadang walaupun semua orang dah habis, peserta pertama, kedua, ketiga, tinggal kita yang belum habis, kita tetap nak paling biar cepatlah sampai 100. Kadang orang dah jalan, kita main lagi sebab nak habiskan juga. Nampak? Itu penting. Saya bila buat team building dulu, saya bila buat team building kan, dia kata satu syarat kita minta tolong sangat dengan Tuan Samsul. Apa dia? Sebab kalau boleh 3 hari 2 malam ni tolonglah Tuan Samsul seorang je ceramah, boleh tak? Janganlah. Kadang-kadang ada orang konsultan datang, dia bagi tahu ni tentang ni, sudahnya daripada hari pertama sampai last dia langsung tak ada, dia datang last sekali atau mula-mula sekali.
Wah, orang nak dia tu. Yang 3 hari malam lah. Tak, saya bukan cakap yang program hari ni. Tak, maksudnya tak team building siapa nak buat untuk grup apa kan. Sebab dia nakkan kualiti satu. Macam kat sini, you all tak payah risau. Setiap slot memang kualiti. You jangan risau. Yang terbaik dah dipilih. Okay? Jangan kira saya jemputan. Jangan kira. Tadi yang lain tu. Memang hebat lah. Jadi saya, itulah, sekali ada peluang saya nak duduk belakang jadi peserta. Yes. Lawa-lawa macam tu kan, tahu lah. Okay. Sentiasa kerja sembahyang cemerlang. Okey, sentiasa bersyukur, doa dan sembahyang. Ikutlah apa ni, cara masing-masing, kan? Mana yang bukan Islam ikut cara dia. Okey. Next. Okey, tegas, ambil berat, boleh mula, komitmen tinggi, tampilan berbagai bidang, yakin, konsisten, kreatif, bertenaga, bersemangat, boleh diharap, mesra. Nampak? Mesra pun ada. Ini muka mentolak rezeki. Mana? Facial kau tahu semua sekali ke tahu? Cakaplah. La ilaha illallah itu. Orang tu dalam banyak masalah, kau tambah lagi masalah dia itu. Kenapalah dia ni yang datang? Kan? Kenapa? Kita buatlah yang terbaik kan? Tu dia. Okay, next. Kamu jelas, pandai mendengar, kuat kerja, jujur, merendah diri, harga diri, bijaksana, pengasih, setia, motivasi, optimistik, teratur, organize, gigih, sikap mental yang positif. Satu positif. Boleh lah. Orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah. Bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Next. Tindak cepat. Image diri cemerlang. Pandai bergurau, peka. Boleh diajar. Boleh menerima teguran. Ada orang tak boleh diajar. Ada. Ini macam ni. Sebenarnya kau buat macam ni. Aku tahulah. Kau tak nak beritahu. Aku tahulah. Dia tahu semua. Ada orang tak boleh ditegur kan. Memahami kena orang lain, pandai komunikasi adil, uswah hasanah dan lisanul hal, teladan akhlak baik, kata percakapan yang baik, cakap yang baik-baik. Aku di mulut je jahat, hati baik, tak ada mana. Kalau ada hati baik, mulut pun kena baik. Hati baik, dengan suami pun cakap baik-baiklah. Abang, apa benda baik tu? Orang lama, abang, I love you. Apa hal lu? Apa sal? Apa sal? Abang, I love you. I love you. Apa tadi? I love you too. Apa hal macam tu? Kau histeria apa pasal? Yalah kalau suami kita cakap macam tu kan. Yalah, betul. Sebenarnya bila kita tak mulakan yang baik, macam mana? Ni suami bila rapat kan. Ni pahal rapat ni. Abang Hindu, dah berapa hari setiap abang pergi khusus. Dah mati orang tua ni katnya. Jangan. Jangan macam tu. Kan cakap bahasa yang baik. Macam yang kawan kita yang berbangsa India, dia balik dia nyanyi ten nana maran ten kala payan ten karan ten. Betul tak saya nyanyi tu, betul tak? Lepas tu suami pula nyanyi kat apa? Yang kanan sol layan bilay. Betul kan? Kau ingat aku tak tahu ke lagu tu? Saya tengok cerita Vijay tu. Ya, saya tengok sebab cerita Tamil ni kita tak boleh agak ending dia macam mana. Dia mengasah critical thinking. Ada satu tengok tak cerita surah tu. Orang kampung tunggu dia tak timbul lagi dekat laut tu. Macam ikan lumur-lumur datang itu. Berlasiap berlari, lepas tu langsung berjoget atas pantai tu. Kau bayang orang lain yang berenang tu sampai yang 100 meter dah macam nak mampu nyawa dah sampai. Dia daripada laut tu. Pasukan penyelamat pun tak jumpa dia. Betul ke tak? Saya cakap betul. Betul ha. Dia pun galak. Wah, dia tengok cerita tu. Itu sebab kau kena belajar tengok yang cerita surah tu. Ingat tak yang temple tu patung tu jatuh kan? Dah terbenam. Ikut hukum mati dah tu. Dia boleh tagak balik, buang abuk ke kepala nak cakap apa? Iya, itu sebabnya. Itu sebab kau kena tengok. Kau tengok drama Melayu penat. Baru nak tampar, bersambung. Lah, aku tak tahan betul lah. Apa hal kan? Lepas itu kau boleh bincang dengan kawan kau pagi esok tu. Kau rasakan penampar dia sampai tak? Tu fikir tu. La ilaha illallah kan. Tak, maksud saya kita kena tukarlah cara fikir kita. Tukar cara fikir kita kan. Okey, sabar dan jaga masa. Menjaga masa. Jangan buang masa kat benda-benda tak penting. Saya ada kawan saya seorang dulu. Ada seorang kawan saya. Dia baru balik daripada overseas yang itu. Habis belajar PhD.
dah doktor dah, tapi masa belajar dulu tidur. Dan dia boleh tidur 2 hari tau. Orang biasa bangun, dah pukul berapa dah? Dia lain, dia bangun. Hari apa dah? Dia lain, salah nak lain. Dia tak, saya cerita ni bukan kata saya, itulah masalah kawan bila aku sebab lawak dan aku cakap betul, pun ingat aku main-main. Betul. Itu betul. Jadi itu dia sebenarnya, bila orang tu nak berubah jadi baik, dia boleh berjaya sampai ke tahap yang tak pernah dibayangkan. Kawan-kawan semua tak percaya, dah doktor dah dia. Suami isteri sama belajar sampai peringkat PhD. Macam mana boleh sampai tahap tu? Saya nak beritahu kan satu kisah. Macam mana saya masuk debat bahasa Melayu. Dulu ada seorang sahabat saya, dia masuk debat bahasa Inggeris. Yang paling mengejutkan, dia duduk sebilik dengan saya penginapan tu, dalam asrama tu, dekat tempat penginapan peserta. Dia ni, sahabat saya ni, dia tak ada tangan tau, kiri kanan. Sampai bahu je. Sampai bahu, dan dia minta, bro, boleh tolong sikit tak bro? Dia panggil saya bro sangat. Dia minta saya angkatkan sikit seluar jeans itu. Saya angkat lah. Saya angkat, okay, bro, cukup. Dia tak bagi saya angkat habis. Dia tarik dengan mulut dia, naikkan sampai ke perut dia tu. Kemudian dia zipkan pakai mulut dia. Dia kancingkan pakai mulut dia. Pakai tali pinggang pun dengan mulut dia. Depan, dan kita cuba layan ni macam biasa. Cuba layan macam biasa, macam normal tu, tak ada apa-apa. Dan dekat depan kita, dekat dewan makan, kita orang makan sama-sama. Dia boleh pakai ni, dia buka tin air coke tu, dia boleh buka dengan kaki dia. Dia makan. Dan saya fikir, ya Allah, macam mana dia boleh survive? Dan wallahi bukan saya buat-buat cerita. Waktu saya jadi host TV Hijrah, rancangan Jom Simpan Tabung Pendidikan tu, salah satu episod saya terkejut, tetamunya adalah dia. Dan dia jutawan hari ni. Dan saya tengok dia punya gambar-gambar dia, profil dia kan. Dia sukan, dia naik kuda. Naik kuda, sukan berkuda, pakai mulut dia tu, pakai berkuda. Aku ni gayat naik kuda. Hari tu saya camah dekat unit berkuda dekat di BKL kan. Mak, monong aku berdiri tak kuda tu. Ustaz, ni dalam 60 km, kau jangan kau pegang, kau kan sampai ke Singapura, dia buat keninggang. Betul, tapi dia betul. Lepas tu sukan renang, dia boleh masuk dengan tahap, tak ada. Dan dia boleh survive sampai jadi jutawan. Kita yang cukup sifat, kenapa tak boleh berjaya? Jadi kita boleh berjaya ke tak? Jadi jangan inilah pengakhiran segala. Habislah kita. Oh, suami aku dah tinggalkan aku. Oh, apakah kejamnya hidup ini? Nak menyampah betul aku tengok. Kau drama sangat, tak bebek drama sangat. Tak, kita create sejarah tu. Bukan kita tunggu sejarah tercipta, tapi kita create sejarah supaya orang ingat kita. Saya alhamdulillah, saya dalam debate kan saya dah tak risau dah. Orang panggil saya, mak saya, adik-beradik, saudara mara saya panggil saya Acoy. Panggil Acoy. Biasa orang nama Samsung orang panggil Acoy. Sebab saya dulu Chinese look. Acoy. Tapi bila dah dewasa ni dah macam Shah Rukh Khan sikit, jadi kan umur jauh sangat tu. Sabar kau, aku dengar tau kau cakap tu. Tapi tak apalah, saya maafkan lah, betul lah kan, memang jauh lah kan. Tak bila panggil kan Acoy ni kan, satu benda bila saya debate dulu bila saya debate sampai satu tahap, bila debate tu tanyalah siapa yang pernah debate zaman saya, tanya. Bila saya bangun habislah gitu dia dah takut dah. Jadi saya berhenti debate waktu saya final year, saya berhenti. Sedangkan berapa banyak penebat hari ni final year tak tahu nak berhenti, nak ingat nak menang semua. Saya dah menang semua pertandingan, cukup. Saya tak nak menang banyak kali. So saya bagi pula, saya create pula junior saya supaya dia boleh terus menang. Saya tak nak terhenti setakat saya menang. Saya kena buktikan bila saya bertanding saya menang, dan saya bila guide orang lain pun boleh menang macam saya menang. Yang tu sebab bila kita fikir nak berjaya sama sampai hari ni orang cakap, oh Abang Acoy siapa tak kenal. Aku tunggu dia bangun. Dan saya memang jenis nakal saya waktu saya debate pun saya memang nakal. Saya mengusik memang teruk. Saya mengusik sengaja poin yang disebut oleh orang tu macam mana dengan cara kita bersahaja berseloroh, kita dengan cara kita macam kita usik sikit dengan lucu sikit supaya kita nak tarik orang dengar. Bukan satu benda yang senang. Saya memang tak tahu kenapa nasib saya bila seminar dekat mana, dekat Ilim Bangi. Masa nak Ilim dekat Bangi tu, Institut Latihan Islam Malaysia, Maktab Polis Ceras, dekat semua pusat latihan. Kenapa aku asyik dapat slot pukul 2? Kenapa? 2:30 petang tengok nak tidur, time tu bagi kat aku. Lebih teruk lagi, even worse, pukul 9 malam.
Kan? Satu sebab dia percaya kita boleh bawa program tu, kita boleh bawa dalam satu bentuk yang berbeza. Dan kita nak dengar, kita nak ubah dia, kita nak create dia gitu. Dan akhirnya saya tengok tak ada yang tidur. Tak ada yang tidur. Sebenarnya kita bercakap sampai masa you all akan cakap kat depan. So macam mana you nak bagi orang dengar sampai habis? Macam mana? Itu namanya seni pengucapan awam. Ada satu doa. Pernah tak Ustazah ajar? Ada tak setakat ni Encik Muzlika ajar macam mana cara kita nak hilangkan ngantuk orang? Dia ada satu doa, ada tak? Kepada yang non muslim pun dia boleh ingat ayat ni, senang je. Wabil doa lahil taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kau baca ayat tu hilang ngantuk, jangan risau. Kan dia biasa dengar. Orang dah tidur ni, wabillah taufik, dah habis ke bangun dah tu, jangan main-main. Nah, tapi saya belum baca lagi lah doa tu, setakat ni belum baca lagi. Berio dia menyalin ni, korang hajar je berceramah tu. Tak, minta maaf, saya memang tak boleh. Kalau tak bergurau tak boleh. Saya memang kuat gurau tau. Wah, jahat tu. Tak, saya dah tak sampai hati dah tadi bunyi. Wabillahi. Dia tak rapi tangkap dah. Taufik wal hidayah. Dia dah rasa macam pernah dengar ayat ni. Salin gitu. Positif. Dia positif, dia percaya orang bagus. Ya, macam saya dulu saya memang kalau tak ngusir orang badan ni gatal tau. Saya pernah dulu masa saya dekat saya buat eksperimen tau. Eksperimen saya dengan kawan saya. Kita orang pakai t-shirt, saya pakai singlet, pakai blazer debat tu, pakai blazer, pakai seluar pendek, pakai zipper. Dulu. Lepas tu kita masuk 7-Eleven. 2 orang. Budak tu punya risau, nak telefon polis ke tak. Masuk tu polis, kita ambil RM1 ni. Dia dah risau ni. Dia merasa macam kita tak ada duit tu. Sebab kita nak tengok kajian cara orang pandang kita tu. Tu belum cerita saya dengan kawan. Lepas tu saya keluar duit bayar. Bukan ingat tak ada duit. Tak ada lah, minta maaf cik. Nampak? Orang pandang kita macam mana dengan appearance saja. Saya dengan kawan saya, ni bukan kata saya tak mengutuk tau, saya tak mengejek tau. Saya dengan kawan saya pernah, dengan kawan saya, kita orang pakat dua-dua buat jadi bisu tau. Kita nak tengok reaksi orang, tengok. Kita duduk tu. Contohlah, kita bercakap dulu lah. Yang best tu berada yang ambil order tu datang. Abang, nak minum apa? Saya punya sirap satu. Wah, terperangan Allah. Tak. Tapi kita nak tengok reaksi orang. Macam mana dia nak layan? Bayangkan, saya memang kuat bro. Saya pernah dulu dekat section 2 Shah Alam. Siapa yang biasa Shah Alam, section 2 dulu. Section 2 Shah Alam dulu. Tak macam hari ni dah lawa dah. Dulu zaman dulu tu, siapa yang belajar UiTM dia tahulah. Dulu bersepangan, tikus melintas, apa semua. Sedap betul makan kat situ. Dengan concorotnya, dengan kotornya, dengan apa. Tak tahu, tapi situ memang sedap makan. Ada sekali tu satu malam tu, saya cakap dengan kawan saya, korang jangan gelak tu. Tak lah. Dia tahu saya ni kuat burau. Kau jangan, kau diam je. Sebab makcik yang jual nasi lemak tu. Kan dia nasi lemak dia jual nasi lemak dekat nasi lemak tu kan, pinggan tu biasanya dia akan letak apa kan. Kalau benda pertama dia tanya, tahu tak bila sampai apa soalan dia tanya? Soalan pertama dia tanya apa? Nak bungkus ke? Bang, bungkus ke makan sini? Makan sana kata. Sini sampai kalau kau makan sini kan, macam mana kau nak bungkus? Macam berapa? Lepas tu kawan saya kat belakang dia tahan. Kau diam. Saya memang kuat menyekat. Saya ketua menyekat ni. Lepas tu bila dia letak ayam pinggan, dia letak daun pisang, dia letak semua. Ni apa ni? Kenapa bang? Budak ni first tolong mak dia. Sebab biasa mak dia yang layan ni. Saya tak minta daun pisang ni, pesak kau letak. Mak, kena tanya nak daun pisang ke tidak, dia kata kan. Lepas tu kata tak apa, sini. Lepas tu kawan semuanya gelak, kak. Lepas tu masa makan, kau ni tak baik lah. Lepas tu, dek kira dek. Dia pun datang muka tak puas hati. Bang makan apa tadi? Nasi, lauk paru, kerang. Lepas tu telur. Ni daun pisang ni aku tak makan, kau yang letak tadi. Tak kira pun. Dia kata, mak, bayang ayat.
Marah. Tapi reaksi tau. Tu belum cerita. Apa ni? Tu belum cerita dekat ni. Kat MACD. Masa tu MACD section 3. Hari pertama. Hari ni buka. Besok tu saya datang. Kau diam tu. Kau diam lah. Kau janganlah. Jangan tak baik. Kau diam je. Having here, take away, sir. Makan situ. Saya buat macam tu lah. Cik makan apa? Roti canai 2, sirap 3. Bayangkan saya cakap, muka serius tau. Dia pandang orang ni betul ni. Dia orang bersungguh ni. Roti canai 2, sirap 3. Maaf cik. Kita tak ada roti. Mana boleh semalam saya datang ada? Ya ke? Dia ya ke? Tu tak tahan tu. Ya ke? Baru kan. Kawan saya belakang tu dah tahan-tahan lah. Lepas tu saya tanya yang sebelah tu kan. Saya cakap, yang sebelah ni meniaga bertabak. Tak meniaga ni. Lompat tak kawan saya dah gelak belakang. Tak adalah adik gurau, adik bagi yang set nombor 3 tu satu. Lepas tu dia punya geram tu kan. Lepas tu masa hari selepas tu, dan beberapa minggu lepas tu, bila saya datang dengan wife saya hari ni lah, kami kawan masa tu. Kita masuk je dekat meeting tu. Dia dah, wih, brother tu dah datang. Dia dah tahu. Ya bang nak apa? Bagi saya lai cikang satu. Gitu. Tak mak bang yang ada ni je. Dia dah pandai tau. Dia dah pandai. Dulu drive-thru pun sebab macam tu. Tapi bila drive-thru pernah tengok tak drive-thru naik motor? Jarang tau saya buat dulu. Bila naik motor, bila saya cakap nak roti canai 2 sirap 3. Bang nak roti canai. Abang terus belok kiri sana dekat sana Pamelo. Dia dah pandai. Okey. Betul. Tu belum cerita. Saya pernah buat, saya testing dekat tol. Dulu tol, tu sebab yang masa bayar tu kan. Kesian tau orang duduk dalam booth tol tu. Dia boring tau pakai. Yang bagi balance jatuh dekat sini. Tak apalah, kejap lagi saya ambil. Saya pernah test bawa kan. Kan ada nama dia kan. Ya Allah Roslina. Dah lama dah kerja sini. Dia terkejut dia. Dah lama dah, kenal ke? Tak kenal, zoom jalan-jalan. Dia akan menung tak fikir siapalah orang tu tadi. Tapi tengok kita reaksi orang tengok. Tapi kalau nak buat tu pastikan kereta auto. Jangan manual, takut mati enjin. Kenal ke? Tak kenal, zoom matinya. Jangan. Ni contoh. Tapi sekarang dah tak ada dah pun itu. Sebab bayangkan ada saya tengok attitude positif. Saya cerita pasal tak dulu ada satu dekat tol nilai. Siapa yang pernah lalu tol nilai dulu, ada seorang lelaki ni yang dia jaga. Dia cik, terima kasih banyak. Semoga hidup cik ceria sentiasa dan cik berbahagia sentiasa. Assalamualaikum. Apa hal ini? Kenapa dia ni kan? Jadi kita terkejut tau ada orang tu. Cik, semoga cik ceria selalu positifkan pemikiran kita insya-Allah. Dia sentiasa bagi kata-kata semangat dekat orang lalu. Jadi makna orang tak sabar nak lalu kat booth dia. Tapi dia tak lama sebab dia naik pangkat. Tempat lain. Positif. Kita kena positif. Sentiasa positif. Okay. Next. Jaga masa penampilan cemerlang. Bahasa body language positif cemerlang. Ni. Baru. Tak, kita punya gerak badan. Macam senyum kan. Bila senyum, kita menggerakkan hanya 17 otot muka. Tu sebab orang sebut senyumnya awet muda. Tapi bila kita berkerut, kita marah, kita masam, kita menggerakkan 43 otot muka. Tu sebab nampaknya kedut sana, kedut sini, kedut sini. Sebab banyak kali buat facial tu. Kau tahu yang lah masam, selalu dia datang ni kecil tu. Tak, sebenarnya itu dia. Kita kena senyum selalu. Tengok orang kulit jadi cantik kan datang sini. Sebab kita selalu hati happy. Kau je tak ada masalah. Ada masalah kak. Mana boleh tak ada masalah. Ni pun lepas bergaduh ni. Kau. Senyum je lah buat macam mana. Dah perangai spesies macam tu. Macam mana kita nak marah-marah lagi. Kau nak layan kemarahan tu sudahnya. Darah kita naik kan. Kita, kalau darah kita naik, kita meninggal. Kita naik darah, orang lain meninggal. Macam tu juga kan. Okey, senyum, bau wangi. Bau wangi. Kek rumah, kenapa dulu bau-bau kahwin wangi semua? Bila kahwin, mana sampai? Dengar tak? Kau tak dengar, sekarang kau dengar. Gap, ajar tu. Kentut. Ada lelaki perangai macam tu ada. Yang perempuan pun sambil bawa dulang lalu lepas ni, sorry, la ilaha illallah. Anak tengah lancar sampai 3 lupa orang. Allah, ya Allah, ya Allah.
bawa kau tutak bau la ilaha illallah. Kan? Kan? Bersih zahir dan batin, amanah, sihat mental, sihat fizikal, menerima dan memberi pujian. Orang puji, tak adalah kak, saya pun jadi macam ni berjaya pun sebab akak juga support saya. Kak rajin nak saya datang untuk bagi servis kat akak. Ngasih banyak-banyak. Positif kan? Ambil tu bagi ke orang. Kan? Saya tengok you bagus. Saya bagus pun sebab siapa? Sebab you all semua bagi saya jadi bagus. Betul ya? Macam kenapa boleh sampai Samsul Debat? Sebab you all yang tengok, you all support saya tu je. Kan? Betul. Saya yang paling saya terkejut kan. Ramai juga yang non-Muslim pun kenal saya. Bila saya pergi Sabah, Sarawak kan. Oh, ada yang tengok, Ustaz, saya Kristian Ustaz, tapi saya minat dengan ceramah Ustaz. Ada. Ya, nah, itu pun ramai yang tengok kat TikTok ada seorang budak yang Kristian tu, dia nak jumpa saya kan. Kita dah bagi dah jadual ceramah kat dia. Tak adalah nampak dia sampai. Tapi tak apa, kita positif lah. Mungkin dia sibuk lah kan. Dia sibuk kerja. Kalau dia ada masa, dia datang lah. Itu je, tak ada masalah. Kalau orang boleh terima kaedah pendekatan gitu, kita bagilah. Saya ni jenis saya. Jenis saya bagi apa yang ada, saya bagilah. Kan, apa yang saya bagi, saya share. Tak ada nak kedekut-kedekut tu. Kita simpan ni sikit, simpan ni tak. Saya bagi apa yang ada. Kan? Kemudian, cekap, sentiasa berdoa dan sembahyang 5 waktu. Ikutlah. Ikut amalan masing-masing kan. Tapi mana yang kita Islam tu, sembahyang lah. Next. Kan? Be proaktif. Yang pertama. Proaktif. Sentiasa fikir benda-benda kita nak buat. Proaktif. Positif. Benda semua kita boleh buat. Jangan kita tunggu. Ni 7 habits ni. Yang kedua, begin with the end in mind. Maknanya mulakan dengan matlamat. Apa target kita? Apa kita nak capai? Ketiga, think win-win. Fikir kalau aku berjaya, orang lain pun gembira. Kalau aku berjaya, anak aku pun boleh tumbang sama dengan kejayaan aku. Anak aku pun akan bangga. Yang mak aku ni bukannya menanti sesuatu menjadi indah, tapi mak aku menjadikan dia indah. Benar. Seorang perempuan sentiasa kreatif. Birthday ni nak buat apa? Ni nak bagi hadiah apa? Ni balon ni macam mana? Nak buat kejutan macam mana? Apakah hadiah nak bagi? Orang perempuan ni yang rajin macam tu. Kan? Macam orang lelaki kadang lupa. Apa pasal? Orang perempuan ni kan dia sentiasa ingat. Jangan lupa birthday dia. Jangan. Orang perempuan dia nak hadiah ni pun tak yang besar-besar. Kecil-kecil pun tak apa. Janji ingat. Betul tak? Contohnya macam Habib jual. Kan? Kecil. Rumah epitam tu mikirkan Habib jual. Tak, tapi mak dia kata, yang penting ingat. Kan? Kemudian, seek to understand, then to be understood. Maknanya, bagi ruang. Dengarkan. 5 hari ni kita dengar. Dan bila kita ditanya suruh buat, kita buat. Dan akhirnya dengan pemahaman itu, mudah-mudahan kita dapat buat sejajar dengan apa yang dikongsikan oleh semua instruktor dan trainer. Kalau kita tak dengar betul-betul, kita sudahnya buat ikut falsafah kita sendiri, akhirnya takut tak capai matlamat. Itu yang kita bimbangkan. Kemudian synergize. Maknanya semua orang perlu kawan lain. Ada tak orang boleh hidup sendiri dalam dunia ni? Ada tak? Tak ada. Tukang gunting boleh gunting rambut dia sendiri? Tak boleh. Dia kena orang lain gunting rambut dia. Kan? Doktor gigi boleh cabut gigi sendiri? Dia tak nampak gigi yang dalamnya walaupun dia suluh macam mana pun. Dia tak boleh buat. Melainkan kes-kes terpencil Mr. Bean. Ya, itu lain. Ya, jangankan hidup. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri. Bak seni gayung. Lari orang kampung macam main-main. Kan, betul tak? Saya tinggal masa saya kat sekolah dulu. Kan, buat solat jenazah kan. Ustaz yang sebab tahu kita orang ni semua nakal-nakal kan. Jadi dia bawa apa tau? Dia bawa jenazah betul. Dia bawa jenazah betul semua. Okay, hari ni ada jenazah tu, kau nak main-main lah. Semua tak jadi. Semua yang ajar sama Allah. Tapi yang heran lah, jenazah tu dia letak jauh. Rupanya semua orang tak tahu. Sebenarnya tu berlakon jenazah ada hidup lagi. Kemudian Ustaz kata, tolong bawa dia depan sikit. Tolong semua angkat lah, bawa depan sikit. Senang tengok. Besok sampai masa kita akan mati macam ni. Faham tak? Saya pula dekat saf ketiga tu tinjau. Nampak macam berombak lagi dah dia. Cuma tinjau. Saya bilang, wih. Aku tengok berombak lagi dah dia ni. Hidup lagi dah. Kau memandai lah, kau dah mati dah tu. Dia ni kawan saya marah. Dia takut. Lepas itu Ustaz kita naklah berubah kita ni. Mayat ni dah tak tahan. Dia boleh togak macam ni. Dah sudah loh. Lagi semua. Jangan main-main. Saya panjat dia yang panjat tembak. Aku dah cakap dah. Yang paling kesian kan kawan saya yang duduk depan sekali yang menghadap mayat ni. Macam ni lah. Tapi dia kata, demam seminggu demam. Ustaz tak kena panggil lah cik pengetua. Agak-agak lah kan. Kasar gurau tu.
Jangan main-main, jangan main-main. Hara orang tu, jangan main-main. Ya, itu baru tu, jangan. Ya Allah, macam mana pun kita belum. Sharpness saw, maksudnya apa? Ini yang kita buat hari ni. Sharpness saw adalah kita nak asah kemahiran kita. Apa senjata yang kita ada, semua kita pertajamkan. Kita dah ada kekuatan tu sebenarnya, cuma kita tak yakin. Ataupun kita rasa, ya ke, ada lagi ke aku? Kau, aku tengok cara kau present kan okey lah. Aku ingat kalau kita market dengan kau, dia memang senang. Tapi kadang-kadang, tak adalah, mana ada kau, tak adalah. Kat sini boleh lah. Kita sendiri yang letak limit kat diri kita. Kita boleh buat aja. Okay, next. Idea dan tindakan yang luar biasa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi makna kata, kita kena kekal positif. Ada satu kisah tentang seorang tua. Seorang tua si bijak. Ada seorang lelaki ni, dia nak jumpa dengan si bijak ni. Sebab dia kata, dia memang gemar mencari ilmu. So dia pun datang. Dia kata, kat mana? Dia duduk dekat atas bukit tu, dekat gunung atas tu. Kau kena rentas hutan, paya, bakau semua, kau kena hutan belukar semua, kau kena masuk tu. 3 hari 3 malam boleh kau sampai sana. Oh ya ke? Tak apalah, tapi demi ilmu. Dia tahu orang tu bijak, dia nak jumpa orang tu. Dia merentas hutan, dia masuk dekat paya, dia pergi dekat semak tu, masuk belukar, naik bukit, turun bukit, dengan hujan ni, dengan ribut dan apa semua. Akhirnya dia sampai dekat rumah tu. Setelah 3 malam. Bila dia sampai, dia ketuk pintu. Dia panggil banyak kali. Dia kata, kan, selamat pagi. Dia ketuk-ketuk. Dia sampai pagi, ketuk. Akhirnya terbuka lah pintu sikit, seorang perempuan tua datang. Dia pun cakap, boleh tak aku nak berjumpa dengan orang tua yang bijak itu? Dia kata, kalau kamu nak jumpa, kamu tunggu sekejap. Kamu duduk dulu kat luar ni. Dia pun duduk. Dia tunggu. Sudahnya, dia tunggu selama 2 jam dia tunggu. Dah 2 jam, barulah pintu tu terbuka. Bila pintu tu terbuka, perempuan tua yang sama tadi kata, masuklah. Duduk dekat sini dulu. Sekejap lagi, si bijak, orang tua yang bijak tu akan datang berjumpa dengan kamu. Dia pun tutup pintu. Dia tunggu pula dekat meja tu. Dekat meja minum tu. Dia tunggu lagi 1 jam. Orang tua bijak tu masih lagi tak keluar. Akhirnya, dia dah geram dah. Dia dah 2 jam dekat luar tadi. Tambah pula sejam dekat dalam rumah. Barulah orang tua bijak tu keluar. Lepas tu dia pun, kamu nak air? Dia tak boleh jawab dah. Dia dah marah dah. Dia angguk je. Lepas tu orang perempuan tua tadi bawa air tadi. Dia pun hidangkan. Dia pun tuangkan. Orang tua ni tuang dekat dalam cawan. Dalam cawan kopi tu. Dia tuang. Tak berhenti. Apa jadi? Bila tumpah, melempah-lempah dia. Hei, dia kata. Gila ke apa? Dia marah orang tua. Lepas tu orang tua bijak dia kata, okay, sekarang kamu tolong keluar, duduk dekat luar sana. Kamu fikir balik. Kemudian kamu beritahu saya. Apa yang kamu dapat? Orang tua bijak tu cakap dekat dia. Apa ilmu yang kamu dapat? Jadi orang ni tiba terdiam. Dia pun duduk dekat luar. Dia tutup pintu. Dia tunggu lagi sejam. Dia fikir. Akhirnya dia cakap apa? Kenapalah aku tak boleh sabar, dia kata. Aku marah sebab 2 jam. Aku marah sebab 1 jam. Aku marah sebab dia buat tadi. Sedangkan aku tak tanya kenapa dia buat macam tu. Sedangkan aku makan masa 3 hari 3 malam nak sampai kat sini, aku tak petikai pun. Tapi kenapa? Dah 3 hari 3 malam aku boleh sabar, kenapa yang 3 jam ni aku tak boleh sabar? Tu yang dia dapat. Lepas tu dia masuk dalam, lepas tu orang tu buka. Dah dapat dah? Dah, apa yang kau dapat? Aku boleh bersabar 3 hari 3 malam. Kenapa yang ni aku tak sabar? Jadi kalau aku nakkan ilmu kau, aku kena sabar. Jadi dia pun cakap, beginilah. Sebenarnya ada satu ilmu lagi aku nak bagi dekat kau. Dia kata. Iaitu, macam mana cawan tu, macam itulah diri kita. Sebenarnya, cawan kita ni, kita kena kosongkan. Supaya kita boleh terima. Dan terima pula, jangan sampai melempah. Sebab itu tahap kemampuan diri kita. Jangan sibuk nak ambil masalah orang, ambil kat kita. Jangan sibuk nak ambil benda-benda yang bukan hal kita nak jadi hal kita. Kan? Sibuk nak menyibuk hal, kenapa dia kaya, kenapa dia ni macam ni, kenapa dia macam ni. Sedangkan kita ni masih lagi di tahap yang lama. Jadi dia pun cakap, oh macam tu. Jadi itulah ilmu yang paling bermakna dia bagi kat dia. Makna sentiasa positifkan diri kita. Sebab bila kita menerima yang tidak sepatutnya ada dalam kepala kita, maka kita jadi overload. Akhirnya kita terlampau banyak buat benda-benda tak penting dalam hidup kita.
Kita banyak buat benda yang sia-sia dalam hidup kita. Akhirnya macam mana kita nak jadi positif bila benda negatif terlalu banyak dalam diri kita. Terlalu banyak dalam perjalanan hidup kita. Ingat, idea dan tindakan yang luar biasa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan kalau boleh saya tambah lagi, idea dan tindakan yang luar biasa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Okey. Jadi saya nak buat satu ujian. Boleh? Jadi semua keluarkan kertas kosong. Okey. Keluarkan kertas kosong, kertas A4. Boleh tak? Saya nak A4 tu satu, boleh? Saya nak A4 satu. Okey. Okey. Jadi kepada semua yang sedang mengikuti secara live ni, saya ucap terima kasih banyak. Jadi saya tutup dulu yang untuk live ni. Mana dia? Saya punya ni. Asisten saya. Okey, sebelum tu tengok ya. Dah ada belum? Semua dah ada belum? Belum lah. Apa yang kau ada? Takkan kata A4 salai pun tak ada. Okey, kepada yang menyaksikan saya live, terima kasih banyak. Saya akan buat aktiviti kat sini. Jadi insya-Allah kepada yang live, teruskan menonton Syamsul Lebat. InsyaAllah di lain kali kita akan kongsi lagi secara live. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.